Faktor penyebaran maklumat palsu menerusi media massa. Salah satu faktor penyebaran maklumat palsu menerusi media massa adalah disebabkan oleh kecenderungan dalam menyebarkan maklumat palsu untuk mendapatkan keseronokan dan kepuasan melalui media massa. Kecenderungan banyak pihak yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu melalui Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya yang diwujudkan untuk menyebarkan pelbagai kandungan palsu. Dalam konteks ini, kecenderungan seseorang dalam menyebarkan sesuatu berita berkemungkinan memuat naik status bersifat sensasi untuk meraih perhatian pengguna media sosial yang lain dan untuk mendapatkan keseronokan semata-mata. Selain daripada itu, bagi memenuhi matlamat persekitaran juga merupakan faktor yang mendorong kepada seseorang dalam menyebarkan berita palsu tersebut. Penyebaran berita palsu ini dilakukan adalah untuk memburuk-burukkan sesebuah pihak maupun individu tertentu seperti kerajaan dan pelbagai lagi pihak lain. Dalam pada itu, penularan berita palsu bukan sahaja melibatkan unsur fitnah untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan atau pihak tertentu, malah sebaliknya juga turut menjadikan golongan selebriti dan artis terkenal sebagai sasaran. Faktor seterusnya adalah ingin membahayakan keselamatan dan perniagaan individu lain. Perkara ini terjadi apabila ada sesetengah pihak yang dengki dan tidak puas hati terhadap perniagaan dan kerjayaan individu lain. Mereka menulis artikel di media sosial yang menyatakan bahawa syarikat tersebut menerima rasuah dan tidak berlaku adil semasa pemilihan tender. Seterusnya, cabaran mengekalkan kesepaduan nasional dalam negara. Cabaran utama untuk mengekalkan kesepaduan nasional ialah sistem pendidikan yang mengikut kaum berasinan. Peranan institusi sosial yang bertujuan memupuk integrasi etnik bagi mendukung proses pembinaan negara bangsa. Hal ini berpunca daripada pola enrolment pelajar mengikut kaum amat jelas, terutama pada peringkat pendidikan menengah dan tinggi. Dasar keutamaan kerajaan untuk membantu mobiliti pelajar Bumiputera yang ketinggalan daripada pelajar bukan Bumiputera telah menyebabkan penubuhan institusi pendidikan khas bagi Bumiputera. Cabaran yang kedua ialah sosio-budaya masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik berkait rapat dengan pengintegrasian dalam negara. Apabila dasar pecah dan perintah diperkenalkan dan dilaksanakan, membawa pada kewujudan sistem pendidikan vernakula. Pelaksanaan dasar pecah dan perintah telah memberikan kesan terhadap sistem pendidikan semasa di bawah pentadbiran pihak kolonial British. Dasar pecah dan perintah dilaksanakan bagi mengasingkan etnik mengikut komuniti masing-masing, bertujuan untuk mengelakkan berlakunya konflik. Cabaran yang seterusnya ialah penggunaan bahasa yang berbeza di peringkat sekolah rendah. Perkara ini menghalang perintegrasian pelajar seawal di sekolah rendah di dalam negara kerana menggunakan bahasa pengantar yang berbeza. Sistem pendidikan rendah ini yang diterima sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dan dianggap tidak akan menjejaskan pembukaan integrasi nasional dalam kalangan pelajar pelbagai kaum di negara ini. Cabaran mengekal kesepaduan nasional yang lain ialah tuntutan etnik minoriti terhadap pendidikan bahasa ibunda. Etnik Cina dan India sangat gigih mempertahankan penggunaan bahasa ibunda agar dapat mengekalkan bahasa, budaya dan identiti etnik mereka dalam negara ini. Sebagai etnik minoriti, mereka terpaksa mengakui bahawa pendidikan bahasa ibunda yang dipertahankan oleh mereka sukar diberikan status yang sama dengan pendidikan aliran perdana yang didukung oleh kerajaan. Mereka harus menerima hakikat bahawa pendidikan bahasa ibunda mereka tidak ditamakan oleh kerajaan. Cabaran yang seterusnya dalam mengekalkan kesepaduan nasional ialah perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman.
Malaysia adalah sebuah negara multi-etnik. Parti-parti politik yang biasanya berkuasa mengikut kumpulan orang yang sama berdasarkan latar belakang etnik mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa suasana politik di Malaysia ini sememangnya berasaskan kaum. Kaum Melayu mempunyai parti politiknya sendiri yang memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu, iaitu melalui Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Selain daripada UMNO, sebagai orang Melayu menganggotai parti politik Parti Islam Se-Malaysia PAS yang cuba membantu orang Melayu dan melindungi umat Islam. Itu juga orang Cina dan India mempunyai parti politik mereka sendiri di Malaysia, Persatuan Cina Malaysia MCA dan Kongres India Malaysia MIC. Parti-parti ini wujud untuk mewakili kepentingan kaum Cina dan India di Malaysia. Sabah juga mempunyai parti politik berasaskan etnik, iaitu Parti Bersatu Sabah atau PBS, yang mana majoriti anggotanya ialah orang Gadasan Dusun. Bagaimanapun, selepas pilihan raya 2008 berlaku peralihan dalam trend pengundian bagi ketiga-tiga etnik, iaitu Melayu yang telah paling daripada UMNO, India daripada MIC, begitu juga dengan Cina yang berpaling daripada MCA dan Gerakan. Perubahan parti politik berasal kaum ini telah membantu mewujudkan permusuhan dan semangat kaum yang tinggi. Sikap ingin memperjuangkan kaum dan masing-masing tanpa semangat kekitaan pasti akan melambatkan proses perpaduan yang selama ini diusahakan oleh pihak kerajaan yang sudah pastinya diimpikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kesimpulannya, dunia politik dengan kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hasilnya, masih terdapat pemimpin yang kurang bijak dengan mengharapkan sentimen perkauman dapat menarik perhatian rakyat